Baik, hari ini kita akan masuk ke topik ataupun subtopik sifat-sifat kimia untuk asid dan alkali. So kita lihat kepada standard pembelajaran. Selepas pembelajaran hari ini, kita perlu mengetahui tentang sifat kimia asid dengan menjalankan eksperimen antara asid dengan base, logam reaktif dan karbonat logam. Dan juga kita perlu rumuskan sifat kimia alkali. Okay, dengan menjalankan eksperimen antara alkali dengan asid, alkali dengan ion logam dan alkali dengan garam amonium. Baik, kita lihat kepada sifat kimia asid. So, untuk asid kita ada 3 tindak balas yang kita perlu tahu. Satu adalah tindak balas antara asid dengan base. Kedua adalah asid dengan logam reaktif dan ketiga adalah asid dengan karbonat logam. So untuk asid dengan base, kita perlu tahu bahawa bila satu asid, katakan kita dapat asid bercampur dengan base, hasil dia sentiasa kita akan dapat garam dan air. So contoh tindak balas yang kita boleh berikan, katakan kita ada asid HCl campur dengan base, katakan magnesium oksida. Hasil dia ialah garam. Garam adalah bila asid, hidrogen daripada asid diganti dengan ion logam. So magnesium di sini dan kita letakkan 2 untuk seimbangkan charge dia campur dengan air H2O dan kita boleh seimbangkan persamaan kimia tu. Okey, contoh lain adalah katakan kita ada asid nitrik campur dengan katakan kalsium hidroksida. Okey. Lepas tindak balas kita akan dapat garam dan air. So garam yang kita dapat adalah kalsium nitrat. Kalsium nitrat, okay, hidrogen daripada asid diganti dengan ion logam kalsium campur dengan H2O. Dan kita seimbangkan dengan meletakkan 2 di sini dan 2 di sini. Dah seimbang. Okay, contoh satu lagi, katakan kita letak CH3COH, satu asid yang lemah, asid nitrik, asid etanoik campur dengan kalium hidroksida. So tindak balas ni akan menghasilkan garam. Garam dia adalah CH3COO. H yang diganti adalah H daripada belakang, so kita letak kalium di belakang dan campur dengan H2O. Sentiasa garam campur air. So ini adalah kalium etanoat campur air. Baik, tindak balas yang kedua yang kita perlu tahu adalah asid dengan logam reaktif. So asid dengan logam tu mesti logam reaktif. So logam reaktif tu contohnya aluminium, magnesium, zinc dan sebagainya. Kita akan dapat garam dan hidrogen, bukannya air, hidrogen. Berbeza dengan atas ialah air untuk base, yang ini adalah hidrogen. So contohnya kalau kita ada asid sulfurik. Asid sulfurik contohnya bertindak balas dengan logam zinc. Maka kita akan dapat garam dia, zinc sulfat, campur hidrogen. Gas hidrogen akan dibebaskan, dah seimbang. Contoh satu lagi, katakan asid hidroklorik campur dengan katakan logam magnesium. Maka kita akan dapat magnesium klorida campur dengan hidrogen. Dan kita seimbangkan dengan letak 2 di sini. Baik, itu adalah 2 tindak balas. Tindak balas ketiga adalah bila asid bertindak balas dengan karbonat logam. So, bila asid bertindak balas dengan karbonat logam, apa yang berlaku adalah kita akan dapat garam, air dan karbon dioksida. Okey, kita akan dapat satu ialah garam, kedua adalah air, ketiga adalah gas karbon dioksida. Ada 3 hasil di sini. Okey, contoh yang kita boleh letak di sini katakan H2SO4 campur dengan katakan kalsium karbonat. Maka hasil dia garam adalah kalsium sulfat campur dengan H2O campur dengan CO2. So dah seimbang semua. Okey, contoh lain katakan kita ada HNO3 campur dengan kalium karbonat. Hasil dia KNO3, itu adalah garam dia campur dengan air dan campur dengan gas karbon dioksida. So sentiasa garam,
air dan karbon dioksida. Itu adalah tindak balas untuk asid dengan karbonat logam. So kita boleh lihat kepada contoh eksperimen yang dalam aktiviti 6.4 mengkaji tentang sifat kimia asid. So kita ada bahan-bahan yang kita ada base, ada zinc iaitu logam reaktif, ada katakan karbonat logam, ada jenis-jenis asid yang berlainan. Okay, prosedur yang pertama adalah kita nak lihat tindak balas antara asid dengan base. So kita masukkan asid sulfurik 20 cm, kepekatan dia 1 mol di m3. Lepas tu kita panaskan asid tu dengan api yang kecil. Lepas tu kita masukkan copper oxide ataupun cuprum dioksida sedikit dan lepas tu kita lihat kepada perubahan kepada cuprum dioksida yang bertindak balas dengan asid. So ini adalah apa yang kita buat. Okay, yang ni kita panaskan dengan api yang kecil. Lepas tu kita masukkan cuprum dioksida dan kita dapati bahawa dia akan larut sehingga kita kata tepuh, bermakna tidak ada lagi cuprum dioksida yang boleh larut. Selepas tu kita akan turaskan. Okay, kita turaskan sebab cuprum oksida yang berlebihan. So kita akan dapat hasil turasan kita adalah garam yang kita dapat tu cuprum sulfat. Sebab bila kita bertindak balas asid sulfurik katakan dengan cuprum oksida, apa yang kita dapat garam, cuprum sulfat campur dengan H2O. So kita akan dapat garam cuprum sulfat di hasil turasan ni. Yang ini adalah cuprum oksida yang baki yang kita letak berlebihan dan selepas tu kita perlu tepukan. Okay, kita tepukan di dalam mangkuk penyejat, kita panaskan sehingga dia sejat daripada katakan isi padu asal V kepada 1/3 V atau 1/4 V. Makna kalau dia 30, panaskan sampai 10 cm3. Dan lepas tu kita biar sejuk, kita akan dapat hablur logam tersebut. Okey. So soalan, apa yang berlaku kepada sebut cuprum dioksida? Bila kita masukkan, apa yang berlaku adalah dia larut. So ke soalan kedua, warna larutan yang terhasil oleh sebab kita hasilkan cuprum sulfat. So warna larutan tu adalah warna biru. Dan tuliskan persamaan, saya rasa cikgu dah tulis sebelum ini. So daripada ini kita dapat bahawa secara umum asid campur base kita dapat garam campur air. Garam campur air. Baik, tindak balas kedua yang kita juga telah belajar adalah antara logam reaktif. So kita boleh masukkan sebut logam ke dalam asid hidroklorik dan kita dapati bahawa kita masuk yang berlebihan, bermakna masa kita masukkan tindak balas berlaku, kita akan dapat gas hidrogen dihasilkan. Okay, kita boleh kumpul gas tersebut kalau kita ada radas dia, dan gas hidrogen tu akan kalau kita kumpul dan kita masukkan kayu uji menyala, dia akan bunyi pop untuk menunjukkan gas hidrogen terhasil. So di sini hasil turasan kita adalah zinc klorida, sebab zinc bertindak balas dengan HCl akan hasil zinc klorida campur hidrogen. Kita tak hasilkan air, tak campur hasil hidrogen. So zinc klorida yang ni baki turasan actually adalah zinc yang sebut zinc yang kita letak berlebihan lah. So zinc klorida ni kalau kita nak kalau kita nak dapatkan pepejal hablur dia, apa yang kita buat, kita sejatkan daripada isi padu V kepada 1/3 V atau 1/4 V. Lepas tu kita biar sejuk, kita dapati hablur tu akan terhasil. Baik, untuk tindak balas antara asid dengan karbonat, kita boleh guna ketulan mamar COCO3. Kita campur dengan asid nitrik. Apa yang kita hasilkan adalah kalsium nitrat. Okay, kalsium nitrat campur dengan H2O, campur dengan gas CO2. So kalau kita alirkan gas yang terhasil tu ke dalam air kapur tu akan menjadi keruh. Okay, so kita akan dapat kalsium nitrat tu. So apa tujuan kita letak menggunakan ketulan mamar yang berlebihan? Okay, kita nak pastikan bahawa semua asid nitrik tu habis digunakan.
Okey, kita tak mau ada. Kita kata campuran asid dengan campuran kalsium nitrat yang terhasil tu. So, bagaimana nak singkirkan kalsium karbonat yang berlebihan tu? Kita buat kaedah penurasan. Okey, bila kita turas, gambar ajar yang sebelum ni kita turaskan semua pepeja yang berlebihan tu dan kita akan dapat hasil turasan kita. Hasil turasan kita adalah kalsium nitrat. Okey, namakan garam dia. Garam dia adalah kalsium nitrat. Namakan gas yang terbebas. Gas terbebas adalah karbon dioksida. Okey, persamaan dia cikgu dah tulis. So, untuk asid campur karbonat, kita akan dapat garam, air dan CO2, gas karbon dioksida. Okey, itulah tindak balas yang kita sama saja tindak balas dia. So, kita boleh simpulkan sekali lagi, asid bertindak balas base, garam, air. Asid bertindak balas dengan logam reaktif, garam, gas hidrogen. Asid bertindak balas dengan karbonat logam, garam, air dan karbon dioksida. Okey, baik, kita boleh buat beberapa contoh ni. Ini adalah contoh-contoh yang pelajar boleh buat. Cikgu tunjuk satu contoh. Katakan tindak balas asid dengan base, kalium oksida dengan asid hidroklorik. Asid hidroklorik campur dengan kalium oksida. So, garam dia adalah kalium klorida campur dengan air H2O. Okey, dia sentiasa garam campur air. So, kita seimbangkan, kita letak 2 di sini dan kita letak 2 di sini, dah seimbang. Okey, dan kita boleh teruskan dengan latihan 3 latihan ini. Baik, untuk tindak balas asid dengan base, yang tadi adalah asid dengan base, ini juga asid dengan base sama. Kita tengok kepada logam reaktif. So, logam reaktif, kita tahu dia akan dapat garam dan hidrogen. So, cikgu tunjuk yang pertama, zinc campur asid hidroklorik. So, garam yang dihasilkan adalah zinc klorida campur dengan gas hidrogen. Dan seimbangkan dengan letak 2 di sini, kiri dan kanan. So, pelajar boleh cuba tulis persamaan untuk magnesium campur asid nitrik, kalsium campur asid hidroklorik dan zinc campur asid sulfurik. Dan yang ketiga adalah kita tahu kalau asid bertindak balas dengan karbonat logam, dia akan hasil garam, air dan karbon dioksida. So, satu contoh, katakan A, kuprum karbonat, CuCO3 campur dengan asid hidroklorik HCl, maka garam dia adalah kuprum klorida campur dengan H2O campur dengan CO2, karbon dioksida. Dan kita letak 2 di sini untuk seimbangkan kiri dan kanan. Ini juga boleh buat sebagai latihan tambahan. So, ini adalah lebih kurang ringkasan tindak balas yang berlaku atau sifat kimia untuk asid dengan base, logam reaktif dan karbonat logam. Baik, sekarang kita lihat kepada sifat kimia untuk alkali. So, sifat kimia untuk alkali juga ada 3 jenis tindak balas. Yang pertama yang kita sudah belajar sama saja dengan asid. Hari itu atau tadi kita belajar asid campur alkali, kita dapat garam campur air, dan ini adalah alkali campur asid dapat garam campur air, sama saja. Okey. So, kalau kita ada alkali, kalium hidroksida, kalium ni akan gantikan tempat hidrogen, dapat kalium sulfat campur dengan air. Ini adalah yang kita sudah belajar di dalam sifat kimia asid tadi. Okey, yang kedua ni adalah yang baru. Alkali campur garam amonium, kita akan dapat garam juga. Okey, garam tu datang daripada kita kata logam daripada alkali masuk ke menggantikan amonium untuk garam amonium. So, itu adalah garam dia dan kita dapat air dan gas amonium. Ada 3 hasil juga. So, dapat garam, dapat air dan gas amonium. So, kalium hidroksida dengan amonium klorida. Kalium dengan klorida akan bentuk garam kalium klorida dan dapat H2O dan dapat NH3 iaitu gas amonium. Dan untuk tindak balas yang seterusnya, tindak balas ketiga, alkali campur ion logam dapat hidroksida logam. Okey, logam yang kita guna ni kita akan bergabung dengan hidroksida dan hidroksida logam dan campur dengan cation daripada alkali. Yang ini biasanya larut.
Okey, kita lihat kepada contoh tindak balas. Contoh kalau tindak balas alkali dengan asid, kita tahu dapat garam dan air. Yang ini kita dah belajar dalam topik sifat kimia asid. So natrium hidroksida campur dengan asid nitrik HNO3. Garam dia, natrium ni ganti tempat H, kita dapat NaNO3, natrium nitrat campur dengan H2O. Okey. So kita biar untuk kamu cuba soalan ini. Okey, untuk yang bertindak balas dengan garam amonium, kita ingat lagi kalau garam amonium bertindak balas dengan alkali, maka bahagian logam tu akan ganti tempat amonium. So contoh yang pertama adalah amonium sulfat, NH4SO4, kita kena letak kurungan 2 untuk seimbangkan cas, campur dengan kalium hidroksida KOH. Baik, kita dapat garam amonia dengan air. Garam tu kita kena ambil K tu masuk di tempat amonium. So kita dapat K2SO4. Ini adalah garam dia. Campur dengan NH3 campur dengan H2O. Itu adalah tindak balas dia. So kita dapat garam, gas amonia dan garam dan air. So kita boleh seimbangkan dengan letak 2 di sini. Dan saya rasa letak 2 di sini dah seimbang. Okey, cikgu tunjuk satu contoh lagi. Contoh kedua B ni, kalium hidroksida KOH campur dengan amonium klorida NH4Cl. Hasil dia garam. Garam tu adalah kalium tu ganti tempat amonium. So KCl campur dengan NH3 campur dengan H2O. Yang ini dah seimbang, kita tak perlu letak apa-apa nambah. So kita boleh buat ini sebagai latihan. Dan tindak balas ketiga adalah tindak balas alkali dengan ion logam. So kalau kita ada alkali dengan ion logam, katakan M1X, apa yang berlaku adalah alkali ini, M2 ni kita akan masuk ke sini. Okay, di tempat ion logam tersebut. So kita akan dapat garam yang baru. Dan kita lihat kepada cara kita buat tindak balas ni. Cuprum klorida CuCl2 campur dengan kalium hidroksida. Okay, kalium akan masuk kat sini. Okay, so kita akan dapat kalium klorida campur dengan cuprum akan bergabung dengan hidroksida. So kita dapat cuprum hidroksida. Ini yang garam yang tidak larut. Okay, so kita akan dapat seimbangkan kiri kanan, letak 2 di sini dan letak 2 di sini. Dah seimbang. Okay, cikgu tunjuk satu contoh lagi. Katakan contoh ferrum sulfat FeSO4 campur dengan kalium hidroksida. Okay, yang ni kita ambil tempat ferrum. So kita akan dapat K2SO4 garam dia, dan ferrum akan masuk dengan bergabung dengan hidroksida. Ferrum hidroksida. Okey, dan kita seimbangkan dengan letak 2 di sini. Boleh? Okey, so kita akan dapat satu garam dengan satu logam hidroksida. Itu biasanya logam hidroksida ni adalah mendakkan. So kita boleh buat eksperimen untuk mengkaji sifat kimia alkali. So yang ini adalah garam dengan alkali dengan asid. Saya rasa kita dah bincang tadi dengan dengan sifat asid tadi. So yang ini kita akan biar kamu baca sendiri, sama saja dengan sifat asid tadi. Ini adalah untuk tindak balas antara garam amonium dengan alkali. So bila kita tindak balas, kita akan dapat gas yang kita kata NH3 akan keluar, gas amonia. Kalau kita letak kertas limus merah lembap, apa yang berlaku, kertas limus merah tu akan tukar kepada biru sebab amonia adalah bersifat alkali. Bila campur dengan air, dia akan membentuk amonium hidroksida. Dan kalau kita ada
alkali bertindak balas dengan, kita katakan, ion logam yang lain. Apa yang berlaku, kita akan dapat satu garam baru tu ialah natrium sulfat, dan juga satu mendakan yang kita dapat tu ialah kuprum hidroksida, mendakan biru tersebut. Okay? So itu adalah kesimpulan ataupun ringkasan tentang sifat kimia asid. So sifat kimia alkali campur asid, garam dan air. Kalau alkali campur garam amonium, dia ada garam, air dan gas amonia. Kalau alkali campur dengan ion logam, dia akan dapat, kita kata, hidroksida, logam tak terlarut, mesti ada benda yang bentuk hidroksida. Dan satu lagi adalah ion alkali tersebut. Baik, kita buat uji kendiri 6.4 sebagai kerja rumah.